Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak ajar mengenai jenis-jenis pendahuluan. Seperti yang semua sedia maklum, dalam setiap ayat ataupun ayat karangan perlu didahului dengan penulisan pendahuluan. Dan kenapa pentingnya pendahuluan ni? Pendahuluan ni ibarat pengenalan tentang apa yang kita nak tulis, tentang apa isi yang kita hendak karang. Pentingnya pendahuluan ini adalah pendahuluan yang cantik akan membuatkan pembaca merasa tertarik ataupun merasa bosan dengan karangan yang kita nak tulis. Jadi pentingnya untuk kita tahu jenis-jenis pendahuluan agar kita dapat membuat pendahuluan yang baik. Okey. Sebenarnya ada beberapa contoh lain lagi, tapi untuk pengetahuan pengenalan, cikgu ajar 6 jenis-jenis pendahuluan terlebih dahulu. Kita mulakan dengan sejarah. Untuk sejarah, pendahuluan membentuk sejarah ini memerlukan pelajar untuk menghuraikan fakta. Bila kata fakta, pendahuluan tersebut mestilah berasaskan facts, berasaskan informasi yang tepat, tidak boleh direka-reka dan hanya berlandaskan sesuatu yang betul, yang tepat, yang sahih. Okey. Dan kedua, pendahuluan berbentuk definisi. Pendahuluan berbentuk definisi ini sangat-sangat famous, sangat-sangat popular. Biasanya pelajar akan pilih definisi sebab mereka rasa mudah, dan ada kalanya mereka memberi definisi ataupun maksud melalui pandangan peribadi mereka sendiri. Dan namun apa yang lebih tepat, apa yang lebih baik sekiranya pelajar dapat memasukkan maksud daripada sumber-sumber yang lebih sahih ataupun sumber yang lebih established. Contohnya karangan tajuk masalah sosial di kalangan remaja. Okey. Pelajar boleh menyatakan maksud ataupun daripada kajian tertentu. Kajian ini pelajar boleh ambil contoh-contoh kajian yang telah dibuat, ataupun pelajar boleh ambil daripada petikan ataupun berita, dan maksud pula pelajar boleh mengambil maksud daripada kamus dewan. Okey. Contohnya, remaja didefinisikan sebagai golongan berumur dalam lingkungan bla 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 bla. Menurut kamus dewan halaman 94. Maksud remaja dikategorikan sebagai, itu contoh definisi. Okey, seterusnya peribahasa. Peribahasa, kita boleh ambil satu peribahasa yang bersesuaian dengan tajuk. Macam cikgu bagi contoh tadi, tajuknya adalah masalah sosial remaja. Okey, peribahasa yang boleh kita gunakan sebagai contoh, benarlah seperti yang dikata, bulat air kena pembentuk, bulat manusia kena muafakat. Ataupun melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, contoh peribahasa tersebut, pertama sekali peribahasa yang dipilih perlulah bersesuaian dengan tajuk. Maksudnya tidak boleh sebarangan, kerana setiap peribahasa itu mempunyai maksudnya yang tersendiri. Ambillah peribahasa yang bersesuaian dengan topik yang hendak kita tulis. Dan tidak semestinya di dalam pendahuluan saja, malah dalam isi ataupun penutup peribahasa juga boleh dimasukkan. Okey. Seterusnya, pendapat. Pendapat ni jangan salah faham pendapat haruslah diberikan oleh tokoh-tokoh yang terkenal. Contohnya tokoh seperti Tun Mahathir, Bill Gates ataupun Albert Einstein. Pendapat ini dikatakan pendapat yang terkenal, pendapat yang dah established, yang
Orang semua kenal. Walaupun tidak perlu dimasukkan siapa Bill Gates, jawatan dan sebagainya, orang dah tahu siapa Bill Gates tu. Okey. Dan sekiranya tokoh tersebut tidaklah begitu dikenali, mungkin sebagai contoh boleh ambil profesor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor tersebut mungkin tidak semua orang kenali, tapi apa yang boleh pelajar buat adalah dengan meletakkan jawatan mereka. Letakkan jawatan, contohnya Profesor Madya Dr. Hishamuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, bla bla bla. Okey, letakkan pendapat mereka, quote pendapat mereka, daripada mana kamu ambil, ataupun letak jawatan di sekali kalau perlu. Okey. Seterusnya, pendahuluan berbentuk persoalan. Persoalan pun famous. Okey, contoh yang cikgu bagi. Adakah anda tahu 80 kadar kes jenayah di Malaysia adalah berpunca daripada remaja? Contoh. Persoalan yang kita beri ni akan membuatkan pembaca berfikir. Bila berfikir, mereka akan lebih berminat untuk mengetahui apakah kupasan ataupun jawapan yang akan penulis buat dalam isi. Maksudnya pembaca akan terus tertarik dan terus akan rasa nak baca dan nak membaca. Faham? Okey, boleh ikut. Dan yang terakhir adalah bentuk suasana. Suasana ni, karangan bentuk suasana ni, penulisannya adalah lebih santai. Maksudnya lebih bersifat peribadi. Bila mana pelajar menceritakan tentang pengalaman mereka, contohnya ceritakan mengenai pengalaman kamu ketika bercuti di luar negara. Okey, contoh. Apabila tiba musim sejuk yang lalu, saya dan keluarga saya telah pergi ke Korea. Kami telah tiba di Korea, di lapangan terbang Incheon dan sebagainya. Suasana ni lebih kepada sifat peribadi. Kita bercerita. Kita bercerita kepada pembaca pengalaman kita. Okey. Dan jika kamu rasa kamu yakin untuk menulis pendahuluan, kamu boleh masukkan dengan memilih beberapa contoh jenis pendahuluan di sini. Tidak hanya tertakluk kepada satu jenis pendahuluan saja. Kamu boleh masukkan 1, 2, malah 3 mengikut jumlah patah perkataan yang bersesuaian. Okey, cikgu harap kamu faham. Terima kasih.